Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Lalite. Nombor metrik CGS 025-19125. Pembentangan saya pada kali ini berkaitan subjek isu kontemporari dalam pengajian tafsir. Okey, fokus pembentangan saya ataupun fokus kajian saya kali ini iaitu yang pertama sekali saya akan membentangkan sinopsis tafsir Zad Al-Masir fi Ilm Tafsir. Dan juga saya akan membentangkan sinopsis tafsir Anwar Al-Tanzir wa Asrar Al-Ta'wil. Saya juga akan membentangkan secara ringkas pandangan Ibnu Al-Jauzi dan juga pandangan Al-Baydawi berkaitan ayat 62 surah Al-Baqarah. Saya juga akan membentangkan 4 kaedah dalam pentafsiran ayat Al-Quran. Dan akhir sekali saya akan membentangkan sinopsis usul fi al-tafsir dan fusul fi usul at-tafsir serta perbandingannya. Okey. Untuk pertamanya, mari kita lihat pengenalan bagi pembentangan saya di mana bagi memahami maksud yang tersirat serta tersurat di sebalik ayat-ayat Al-Quran, kita memerlukan ilmu tafsir, iaitu ilmu tafsir Al-Quran, di mana pada zaman Rasulullah SAW lagi, baginda sendiri adalah pentafsir kepada ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan memberi penerangan serta pemahaman terhadap isi-isi kandungan Al-Quran dalam kalangan para sahabat dan juga umat Islam pada ketika itu. Dalam masa yang sama, baginda juga telah menggariskan beberapa kaedah-kaedah tafsir Al-Quran yang betul menggunakan sumber-sumber yang maksur, yang mana telah menjadi ikutan serta disiplin ilmu dalam kalangan ilmuwan Islam agar tidak berlaku kesalahan dalam menerangkan maksud yang sebenar. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit sinopsis tafsir Zad Al-Masir fi Ilm Al-Tafsir, di mana pengarangnya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Umadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Jauzi, di mana beliau juga turut dikenali sebagai Ibnu Al-Jauzi atau Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi. Tafsir ini mengandungi 4 jilid. Namun, penulisan semula oleh Muhammad Zuhair Al-Shawis telah menyebabkan tafsir ini menjadi 9 jilid. Tafsir ini juga dikenali sebagai tafsir yang ringkas, padat dan kaya dengan perbincangan para mufassirin, di mana pengarang tafsir ini banyak mengambil pandangan pelbagai ulama. Pengarang juga mengambil berat tentang pembacaan pelbagai qiraat serta memerhati dari sudut pakar bahasa. Tafsir ini mengandungi 8 bahagian perbincangan semuanya. Seterusnya, saya akan membentangkan sinopsis tafsir Anwar Al-Tanzir wa Asrar Al-Ta'wil, di mana pengarangnya Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baydawi Al-Syafi'i. Kitab tafsir ini diterbitkan dalam 2 jilid, di mana tafsir ini menggunakan kaedah tahlili, iaitu yang membawa maksud analisis. Pendekatan tafsir ini menggunakan bil al-ma'sur, tafsir bil al-ma'sur dan tafsir bil ar-ra'i sekaligus, di mana pengarang cenderung mengambil tafsir al-Kashaf yang ditulis oleh Zamakhsyari, tafsir Mafatih al-Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Al-Razi dan tafsir Jami' al-Tafsir yang ditulis oleh Raghib Al-Ashifhani. Dan corak penafsiran Al-Baydawi ini adalah bercorak pelbagai. Namun ada sedikit pandangan bahawa tafsir Anwar Al-Tanzir wa Asrar Al-Ta'wil ini mengambil tafsir Al-Kashaf yang ditulis oleh Zamakhsyari yang beraliran Mu'tazilah. Namun demikian, Al-Baydawi ini merupakan seorang Sunni. Walaupun dia mengambil pandangan tafsir Al-Kashaf yang ditulis oleh Zamakhsyari, namun beliau hanya mentarjihkan pandangan-pandangan Ahlussunnah wal Jamaah sahaja. Okey, seterusnya mari kita lihat pandangan Ibnu Al-Jauzi ayat 62 surah Al-Baqarah. Secara ringkasnya, Ibnu Al-Jauzi banyak menukilkan pandangan para mufassirin dalam menerangkan maksud yang pertama orang yang beriman, golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan Sibyan, serta golongan yang diberikan pahala bagi orang yang beramal soleh. Banyak pengarang Ibnu Al-Jauzi mengambil pandangan para mufassirin. Beliau juga mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas yang mana menyatakan bahawasanya ayat 62 surah Al-Baqarah tentang balasan pahala adalah mansuh
dengan ketetapan Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Seterusnya pandangan Al-Baidawi ayat 62 surah Al-Baqarah, di mana Al-Baidawi menukilkan pandangan mufassirin dan juga memberi pandangan sendiri dalam menafsirkan maksud golongan orang-orang yang beriman, golongan Yahudi, golongan Nasrani, golongan Sebian, golongan yang mendapat ganjaran pahala bagi yang beramal soleh. Namun Al-Baidawi berpendapat berpandangan mana-mana agama yang beramal soleh, tidak kisah agama Yahudi, Nasrani, Sebian, bila mana ia beramal soleh sebelum ianya dimansuhkan, maka mereka ini mendapat pahala. Ini pandangan daripada Al-Baidawi. Seterusnya mari kita lihat 4 kaedah dalam pentafsiran ayat Al-Quran. Yang pertama sekali, kaedah ijmali, yang bermaksud umum, di mana kaedah ijmali ini adalah mufassir memberi makna pada lafaz Al-Quran tanpa menguraikan uraian tersebut, namun ditulis secara ringkas dan padat. Maksudnya tanpa menguraikan uraian pada ayat yang ditafsirkan. Semuanya secara umum. Itu kaedah ijmali. Kaedah yang kedua ialah kaedah tahlili ataupun analisis, di mana maksudnya kaedah tahlili ini adalah di mana para mufassir mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi, sama ada dari sudut makna, lafaz, kosakata, ayat demi ayat dan surah demi surah. Itu adalah kaedah tahlili. Kaedah yang ketiga ialah kaedah muqarran, perbandingan, iaitu apabila para mufassir melakukan perbandingan pada ayat-ayat Al-Quran, sama ada perbandingan itu dengan ayat Al-Quran ataupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW ataupun dengan pendapat ulama tafsir. Manakala kaedah yang keempat ialah kaedah maudhu'i, isi kandungan. Kaedah ini dapat difahami sebagai kaedah membahas ayat-ayat Al-Quran dengan tema atau tajuk yang telah ditetapkan oleh mufassir, yang mana semua ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tidak dikira mana-mana surah akan dihimpunkan mengikut tema dan tajuk yang berkenaan. Ini berkaitan dengan kaedah maudhu'i. Jadi itu 4 kaedah dalam pentafsiran ayat Al-Quran. Okey, seterusnya kita pergi sinopsis usul fi al-tafsir, di mana pengarangnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin At-Tamim, atau dikenali sebagai Ibnu Utsaimin, di mana beliau menyatakan bidang ilmu yang paling agung bahkan yang paling mulia apabila dipelajari adalah mempelajari ilmu tafsir, walaupun beliau ini sangat mahir dalam pelbagai bidang. Dalam usul fi al-tafsir karangan beliau menerangkan berkenaan dasar-dasar ilmu Al-Quran dan dasar-dasar ilmu tafsir secara umum, dan sangat sesuai untuk orang yang baru mengenali apa itu usul al-tafsir. Seterusnya kita pergi kepada fusul fi usul at-tafsir, di mana pengarangnya Abu Abdul Al-Malik Musa'id bin Sulaiman bin Nasir At-Tayyar, di mana salah sila beliau telah dinisbahkan kepada sahabat dan sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam melalui At-Tayyar, iaitu Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana beliau mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun dalam bidang usul at-tafsir, bahkan mungkin lebih. Beliau membahaskan lebih mendalam maksud sebenar definisi usul at-tafsir pada karangan Fusul fi Usul at-Tafsir, karangan tafsir beliau ini. Seterusnya beliau juga menerangkan tentang beberapa tema berkaitan usul at-tafsir, yang mana tema ini sangat penting dalam memahami berkaitan ilmu usul tafsir secara lebih mendalam dan lebih teliti. Dan seterusnya sedikit perbandingan, iaitu terdapat 3 perbandingan antara usul fi al-tafsir dan fusul fi usul al-tafsir. Yang pertama, perbandingannya ialah usul fi al-tafsir membincangkan dasar ilmu tafsir secara umum, manakala fusul fi usul al-tafsir membincangkan dasar ilmu tafsir secara mendalam dan perbahasan dibuat secara teliti. Yang kedua, usul fi al-tafsir tidak banyak tema perbincangan berkenaan dasar ilmu tafsir. Berbanding fusul fi usul tafsir, terlalu banyak subtema yang dibincangkan berkenaan dasar ilmu tafsir yang boleh dijadikan rujukan. Yang ketiga, usul fi al-tafsir, dasar-dasar ilmu Al-Quran hanya secara umum, iaitu menceritakan tentang sejarah penurunan dan sejarah penulisan Al-Quran. Berbanding fusul fi usul al-tafsir,
dasar-dasar ilmu Al-Quran dibahaskan secara mendalam seperti lafaz Al-Quran dan juga uslub Al-Quran. Okey, sebagai kesimpulan yang terakhirnya, berdasarkan kajian terhadap beberapa karya tafsir di atas, dapatlah saya simpulkan di sini bahawasanya mempelajari ilmu tafsir ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Hal ini disebabkan dengan ilmu tafsir ini dapat membantu kita dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Quran sama ada tersurat maupun tersirat. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.